Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Rosnizan binti Saad. Saya adalah tenaga pengajar di SMK Datuk Syed Isa Batu Pahat, Johor. Dan pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua tajuk pembentangan saya iaitu yang berjudul Pendidikan Sejarah Akar Umbi Pengukuhan Jati Diri dan Semangat Patriotisme Warga Negara Malaysia. Kita pergi kepada pengenalan. Baiklah, sesebuah negara yang berdaulat itu sebenarnya terletak kepada prinsip kecintaan rakyatnya yang menjadi tonggak utama kemajuan dan perpaduan bangsa. Rakyat yang subur dengan patriotisme, kecintaan, kesetiaan, tanggungjawab, kepatuhan dan sanggup berkorban apa sahaja akan tertegaklah sebuah negara bangsa yang kukuh dan progresif. Baiklah, dewasa ini masalah utama yang dihadapi oleh negara kita sejak kebelakangan ini ialah semangat patriotisme dikatakan semakin terhakis terutamanya dalam kalangan generasi muda akibat daripada pelbagai faktor dan cabaran ini semakin hari semakin meresahkan dan sekiranya tidak ditangani secara komprehensif pasti akan membawa implikasi yang buruk kepada negara kita. Dan akibat daripada cabaran dan permasalahan yang timbul daripada kurangnya semangat patriotisme ini, maka pendidikan sejarah dianggap sebagai satu alat dan senjata yang penting untuk mengikat warga Malaysia agar tidak tersasar dari tanggungjawab mereka yang sebenar demi maruah dan kedaulatan tanah air. Baiklah, kita lihat apakah objektif kajian makalah kajian ini Baik, yang pertama kita ingin melihat faktor terhakisnya semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda dan kita ingin merungkai kepentingan pendidikan sejarah terhadap generasi muda pada hari ini dan seterusnya kita ingin melihat usaha yang dilaksanakan yang telah dilakukan untuk memartabatkan pendidikan sejarah di Malaysia. Sebelum itu kita lihat dahulu apakah itu patriotisme Konsep patriotisme ialah secara umumnya patriotisme ini dikaitkan dengan semangat perasaan, sikap, kesedaran, idealisme yang menyentuh soal-soal kebangsaan, kenegaraan, tanggungjawab, perjuangan, pengorbanan, kecintaan dan seterusnya. Dan yang paling penting ialah sumbangan warga negara terhadap bangsa dan agama. Dan apakah pentingnya, apakah perlunya patriotisme ini ada dalam setiap jiwa warga negara? Tujuannya, unsur-unsur patriotisme ini diterapkan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, bersemangat kekitaan, berdisiplin, berusaha produktif untuk mencapai wawasan dan aspirasi negara. Sebab itulah perlu adanya konsep patriotisme ini. Jika sekiranya tidak, pasti akan membawa implikasi yang buruklah kepada negara kita. Jika rakyatnya hilang rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih, rasa tanggungjawab kepada negara Dan cuba kita lihat apakah halangan, apakah cabaran, halangan pembentukan ataupun pemupukan patriotisme di negara kita. Salah satunya yang menjadi masalah cabaran yang utama yang dapat kita lihat ialah sifat individualisme. Sifat individualisme ini merujuk kepada sifat mementingkan diri sendiri. Kita lihat ramai rakyat ramai yang kita fenomena yang kita lihat pada hari ini, sifat mementingkan diri sendiri dapat kita lihat dengan jelas tak kira apa bangsa, tak kira apa budaya, sifat mementingkan diri sendiri ini sebenarnya satu sifat yang tidak mengambil peduli tentang kepentingan negara, kepentingan ekonomi, politik
sosial di negara kita. Dan sebab-sebab yang lain, cabaran yang lain seperti era globalisasi, di mana era globalisasi ini membawa perubahan, ya, membawa kemasukan pelbagai anasir-anasir luar ke negara kita, dan ia memberi impak yang negatif lah. Antaranya rakyat akan terdedah kepada budaya-budaya asing, ya, yang menyebabkan kadang-kadang mereka lupa dan alpa kepada kepentingan negara kita, ya. Dan seterusnya sikap prasangka antara kaum, sentimen perkauman, perbezaan politik, perbezaan pendidikan berasaskan kaum, dan sebagainya. Ini adalah halangan atau cabaran terbentuknya patriotisme dalam kalangan remaja ataupun generasi pada hari ini. Dan kalau kita lihat, ya, di sini penduduk Malaysia mengikut etnik, ya, yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu pada tahun lepas, tahun 2020. Kalau kita lihat di sini, penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum lah, Bumiputera, Cina, India dan sebagainya, di mana Bumiputera 68%, kaum Cina 22%, kaum India 7%, yang lain-lain itu adalah 3%. Dan kepelbagaian kaum ini sebenarnya memberi satu tamparan atau cabaran kepada pemimpin kita, kepada kepimpinan negara, untuk melahirkan warga negara yang bersatu, yang ada semangat patriotisme, dalam proses pembentukan negara bangsa. Dan berdasarkan komposisi kaum di atas, maka dapatlah kita jelaskan bahawa perbezaan etnik ini perlulah diseimbangkan, ya, dengan pendidikan sejarah, agar penerapan integrasi bangsa seperti berbangga sebagai rakyat Malaysia, bersemangat setia kepada negara, bersemangat kekitaan, berdisiplin, berusaha, produktif dan sebagainya, ini dapat dipupuk dengan mudah dan berkesan. Baiklah, kita lihat sebenarnya apakah itu konsep sejarah, ya, apakah itu sejarah. Sejarah secara umumnya, ya, menurut Muhammad Yusuf Ibrahim, sejarah itu adalah satu perkataan yang merujuk kepada history yang berasal dari perkataan Yunani, ya. History bermaksud penyelidikan atau pengkajian. Dan menurut Aristotle pula, sejarah adalah satu sistem yang mengira kejadian semula jadi secara berturutan ataupun dalam bentuk kronologi. Dan sejarah ini merupakan peristiwa-peristiwa penting yang dicatat dan direkodkan dengan bukti-bukti yang kukuh. Ini bermakna, dalam erti kata yang lain, sejarah adalah satu kaedah yang kita gunakan untuk mengetahui masa lampau berdasarkan rekod dan bukti-bukti yang sahih. Dan sejarah ini dapat memperkayakan pengetahuan manusia pada hari ini, dan seterusnya memberi manusia idea ataupun peluang untuk merancang pengajaran, merancang sesuatu yang lebih baik pada masa akan datang, ya. Dengan cara ini, dengan cara belajar sejarah, kita dapat mengenal asal-usul identiti negara kita dan menimbulkan rasa kagum dan cinta kepada negara kita, ya. Dan kepentingan sejarah. Kita lihat kepentingan sejarah ini dalam kalangan generasi muda. Kepentingan sejarah dalam generasi muda kita boleh pecahkan kepada beberapa kepentingan, seperti dengan belajar sejarah ini kita dapat memupuk semangat patriotik, menyemai perpaduan kaum, menghargai budaya dan warisan negara, belajar daripada kesilapan lalu, memahami landscape politik negara, dan seterusnya kita dapat memelihara kedaulatan negara kita sendiri. Ini adalah kepentingan generasi muda. Daripada aspek generasi muda, kenapa mereka perlu belajar sejarah? Kerana kepentingan-kepentingan seperti ini. Dan jika kita lihat kepentingan sejarah ini dari aspek kenegaraan, daripada aspek isu pembinaan negara bangsa pula, kita akan lihat kepentingan itu lebih jauh daripada itu. Misalnya, belajar sejarah ini, rakyat Malaysia pasti akan dapat memahami pengajaran masa lampau, membina sebuah negara bangsa yang baik, meneruskan perjuangan tokoh-tokoh yang terdahulu dalam pelbagai bidang, ya. Dan pendidikan sejarah ini dapat menerapkan nilai kewarganegaraan seperti berkorban, kesetiaan, bertanggungjawab,
cinta, semangat kekitaan dan sebagainya kepada negara itu. Itu nilai-nilai kewarganegaraan yang penting perlu dipupuk di kalangan rakyat Malaysia. Dan seterusnya membina aspirasi negara dan seterusnya yang pasti dapat membentuk integrasi nasional dan perpaduan. Okay, ini adalah isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan isu-isu pembinaan negara bangsa. Dan cuba kita lihat apakah usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan pada waktu sekarang ini untuk memartabatkan pendidikan sejarah. Apakah usaha yang telah dilaksanakan? Okey, antara yang telah dilaksanakan sekarang untuk memartabatkan pendidikan sejarah, kita dapat lihat pada 23 Oktober 2010, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan bahawa mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang wajib lulus untuk semua calon SPM mulai tahun 2013. Ini satu usaha yang sangat baiklah untuk meningkatkan ataupun meninggikan martabat pendidikan sejarah itu sendiri, di mana calon-calon SPM mesti lulus subjek sejarah untuk memperolehi sijil, ataupun untuk lulus SPM mesti wajib lulus sejarah dahulu. Itu menunjukkan bahawa betapa tingginya nilai subjek pendidikan sejarah ataupun subjek sejarah ini. Dan seterusnya KPM telah pun menjadikan subjek sejarah ini sebagai subjek teras di sekolah rendah mulai tahun 2014. Jadi ini adalah selaras dengan transformasi dalam sistem pendidikan negara, iaitu perubahan KBSR kepada KBSM sebenarnya ni kepada KSSR mulai tahun 2011. Okey, jadi langkah ini sebenarnya mewajibkan subjek sejarah ini sebenarnya untuk memartabatkan ilmu sejarah di Malaysia, menunjukkan kepentingan dan kerelevanan ilmu sejarah dalam aspek kehidupan rakyat Malaysia. Ini antara usaha-usaha yang telah dilaksanakan pada zaman sekarang ini, pada waktu ini, untuk meningkatkan martabat pendidikan sejarah itu sendiri. Dan lihat grade ini adalah menunjukkan grade mata pelajaran sejarah SPM pada tahun 2021 yang telah diberi garis panduan oleh KPM oleh Kementerian Pendidikan, di mana grade pemarkahan mata pelajaran sejarah telah dinaikkan taraf, dan target KPM adalah sekurang-kurangnya calon SPM ini sekurang-kurangnya mereka lulus mendapat grade C, untuk meningkatkan kualiti dalam mata pelajaran sejarah ini. Sekurang-kurangnya mereka dapat grade C, dan apa yang hasil yang mereka dapat sepanjang tahun-tahun yang lepas, pendekatan pencapaian sejarah semakin meningkat, dan dia menunjukkan impak yang positif kepada pencapaian peperiksaan. Baiklah, seterusnya kita lihat apakah cadangan untuk memantapkan pendidikan sejarah di negara kita. Antara cadangan yang kita boleh yang dalam kajian ini untuk saya tonjolkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah pertama sekali menambah baik sukatan mata pelajaran sejarah, menambah baik, melibatkan sumbangan menyeluruh semua pihak supaya tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan tertentu, supaya tidak ada timbul isu sukatan mata pelajaran sejarah ini telah digunakan demi kepentingan yang telah diubah fakta, yang telah diubah suai fakta mengikut kehendak individu ataupun kepentingan pemikiran kepentingan individu, dan ini sepatutnya ditambah baik sukatan mata pelajaran. Dan yang kedua, pengajaran sejarah ini hendaklah menekankan sejarah gunaan ataupun applied history. Maknanya tidak berlandaskan, belajar sejarah tidaklah bentuk hafalan sejarah semata-mata. Tidaklah mengikut kaedah yang biasa yang kita lihat secara konvensional semata-mata, menghafal date and event semata-mata. Jadi lebih kepada konsep sejarah gunaan, kita mengaplikasikan sejarah itu dalam pelajaran kita, dalam kehidupan kita, untuk menimbulkan kesedaran kecintaan kepada negara kita lah. Dan seterusnya subjek sejarah ini diajar secara bersepadu, bukan lagi exam oriented, dan fokus kepada matlamat sebagai warga negara yang berperanan besar kepada negara, bukan untuk lulus peperiksaan semata-mata. Maknanya ialah subjek sejarah ni kita belajar bukan semata nak lulus exam ataupun nak lulus peperiksaan SPM sahaja ataupun peperiksaan yang lain. Matlamatnya lebih besar daripada nak lulus periksa, nak lulus exam, kerana
subjek sejarah ini memberi kita impak sebagai warga negara yang sangat penting untuk pembinaan negara bangsa, kesedaran kecintaan tanggungjawab kita sebagai warga negara, bukan hanya untuk lulus peperiksaan semata-mata. Dan seterusnya ialah pemilihan guru sejarah, ya. Perlulah guru yang berkelayakan untuk mengajar subjek sejarah, ya. Kalau kita lihat pada waktu sekarang, biasanya berlakunya situasi ataupun budaya tangkap muat, ya, budaya tangkap muat di mana sesiapa saja boleh mengajar pendidikan sejarah. Ini memberi impak yang kurang baik kepada kualiti pengajaran sejarah, ya, dan di mana wawasan untuk melahirkan warga negara yang ada semangat patriotisme ini tidak susah untuk tercapai, memang agak sukar untuk dicapai kerana guru-guru yang tidak ada kemahiran intelektual untuk mengajar subjek sejarah ini matlamat untuk melahirkan ilmu sejarah yang sebenarnya, yang baik, tidak tercapai kerana kebanyakannya guru-guru yang tidak ada pengalaman, tidak ada asas pengetahuan, mereka mengajar mengikut kaedah yang basic, yang chalk and talk, ya, tidak ada inovasi, tidak ada penambahbaikan, tidak ada kepelbagaian. Jadi ini memberi impak yang kurang baik kepada kualiti pengajaran murid, dan inilah yang selalu kita dengar, murid bosan, ya, murid tidak berminat, pelajar tidak menunjukkan kesungguhan, dan akhirnya kesan kepada pelajar kurangnya minat sejarah, akhirnya kuranglah pengajaran dan pembelajaran dalam bidang sejarah ini. Dan seterusnya, cadangan untuk menambahbaikkan pendidikan sejarah ini adalah pelbagaikan sumber pendidikan sejarah. Maknanya kita pelbagaikan sumber untuk belajar sejarah, ya, tidak hanya bergantung 100% kepada buku teks sejarah semata-mata. Kita tidak bergantung buku teks sahaja, hanya baca fakta dan fakta, dan buat nota, ya. Kita akan terhad, pemikiran kita akan jadi terhad. Kita tidak akan dapat berfikir lebih jauh daripada itu. Jadi cadangan kami ialah pelbagaikan sumber. Mungkin kita dapat lihat pada jurnal, penulisan tokoh-tokoh sejarah, buku-buku sejarah yang lain, jurnal, mungkin daripada pembelajaran secara kajian tindakan, melihat tempat-tempat bersejarah. Kita boleh pelbagaikan selain daripada bergantung kepada buku teks sejarah semata-mata. Dan seterusnya, kita boleh reformasikan pendidikan sejarah di institusi pendidikan, sama ada di pusat latihan guru, di universiti dan sebagainya, untuk meningkatkan kualiti guru. Dan akhir sekali, mungkin kita boleh menyediakan dana yang mencukupi untuk menjalankan penyelidikan oleh sarjana dan ahli sejarah. Dana yang mencukupi oleh pihak kerajaan atau pihak yang berwajib untuk membiayai penyelidikan yang dilaksanakan, yang ingin dijalankan oleh sarjana ataupun ahli sejarah, demi untuk melahirkan rakyat Malaysia yang celik sejarah, yang dapat meningkatkan kualiti pembelajaran sejarah, yang pakar dalam bidang-bidang sejarah, yang mampu melahirkan dan menulis buku-buku dan karya-karya penerbitan-penerbitan ilmuwan sejarah yang akhirnya menyumbang kepada peningkatan kesedaran kepada negara kita. Dan kesimpulan yang saya dapat terangkan, kesimpulan yang dapat kita buat ialah sejarah ini sangat penting untuk pembinaan sebuah negara yang berdaulat dan maju. Ya, dan pendidikan sejarah ini membentuk warga negara yang mempunyai kesedaran nasional dan semangat patriotisme. Tanpa pendidikan sejarah, dia pasti rakyat tidak mengetahui asal-usul jati diri mereka, tidak mempunyai semangat sayang, semangat sense of belonging terhadap negara mereka. Dan pendidikan sejarah ini juga sangat penting untuk memaju pembangunan negara dengan seimbang dari segi sosial, politik dan ekonomi, dan hasil daripada permuafakatan nasional seluruh warga negara Malaysia itu sendiri. Dan ini adalah rujukan yang kita boleh ambil untuk makalah ini, ya. Dan saya rasa itu sahaja pembentakan kertas kerja saya pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih.